Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran Al-Quran unit ke-14 memulakan bacaan dengan Hamzah Wasal. Baik, Hamzah Wasal itu apa? Kita boleh lihat di atas huruf alif ini ada tanda. Inilah tanda Hamzah Wasal. Ataupun sebenarnya dia adalah gambar kepala kepada huruf Sod. Dan perlu kita ketahui Hamzah ada dua jenis. Satu Hamzah Qat'i dan kemudian Hamzah Wasal yang kedua. Apa dia? Ini, tanda ini. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau kita bertemu dengan perkataan atau ayat yang dimulakan dengan Hamzah Wasal. Bagaimana kita mau memulakan bacaannya. Kerana Hamzah Wasal ini tidak punya baris. Jadi kita mahu belajar bagaimana membaca atau memulakan bacaan Hamzah Wasal. Baik, yang pertama di sini pada muka surat 44. Baik, bila kita bertemu Hamzah Wasal bertemu dengan huruf lam. Hamzah Wasal bertemu dengan huruf lam selepasnya, maka cara membacanya ialah mesti kita mula dengan baris atas. Jadi bunyinya bagaimana? Al-mu'minuna al-munkari asy-syamsi al-hafizuna. Jadi kita mulakan dengan baris atas. Bila Hamzah Wasal bertemu dengan huruf lam selepasnya. Dan contoh yang biasa kita jumpa dalam surah Al-Fatihah, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Alhamdulillah, itu adalah Hamzah Wasal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam muka surat yang sama, sekiranya Hamzah Wasal bertemu dengan huruf yang bukan lam. Hamzah Wasal bertemu selepasnya dengan huruf yang bukan lam. Jadi bagaimana kita mahu mengetahui barisnya? Baik, caranya ialah dengan kita melihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga, apa barisnya? Jadi kalau di sini, huruf ketiganya apa? Huruf pertama alif, huruf yang kedua qaf, huruf yang ketiga ta. Jadi dalam bahagian contoh ini diwarnakan dengan warna merah nih. Jadi ini huruf yang ketiga. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita lihat baris pada huruf ketiga. Bila dia baris atas, maka Hamzah Wasal pun akan minta maaf. Bila dia berbaris depan, maka Hamzah Wasal akan berbaris depan juga. Jadi akan dibunyikan begini. Uqtulu, unzur, ud'u, urqu. Jadi dibariskan dengan baris hadapan bila huruf ketiga berbaris hadapan. Baik, seterusnya kita terus kepada muka surat 45. Muka surat 45, contoh yang ada di sini ialah bila Hamzah Wasal bertemu dengan huruf selepasnya bukan lam sama macam tadi, tetapi huruf ketiganya berbaris bawah. Huruf ketiganya berbaris bawah dan berbaris atas. Berbaris bawah dan berbaris atas. Jadi sekiranya kita bertemu dengan Hamzah Wasal yang bertemu dengan huruf yang bukan lam, maka caranya seperti yang kita sebutkan tadi, lihat baris bagi huruf ketiga. Kalau yang tadi kita belajar, yang tadi mana tadi? Okey, baris bagi huruf yang ketiga baris hadapan, maka Hamzah Wasal pun berbaris hadapan. Tetapi di sini sekiranya baris bagi huruf ketiga berbaris bawah atau berbaris atas, baris bawah atau berbaris atas, maka Hamzah Wasalnya akan dibariskan dengan baris bawah. Ya, contoh di sini. Huruf ketiganya huruf ta, alif, ba, ta. Baris apa? Baris bawah. Jadi bunyinya ibtigha'a. Okey. Dan kemudian kita lihat di sini pula huruf ketiganya apa? Alif satu, sin dua, yang ketiga ta. Barisnya baris atas. Jadi bila dia baris atas, maka dibariskan bawah juga. Sekiranya berbaris atas, baris bawah juga. Bunyinya apa? Istaghfir. Begitu juga di sini. Alif nombor 1, qaf nombor 2, dan ra nombor 3. Baris apa? Baris atas. Maka dia Hamzah Wasal akan berbaris bawah. Bunyinya iqra. Jadi kesimpulannya kita faham, sekiranya Hamzah Wasal bertemu dengan huruf selain daripada lam dan
maka kita kena lihat kepada baris huruf yang ketiga. Kalau baris huruf ketiga seperti tadi, dia berbaris hadapan, maka bunyi hamzah wasal pun baris hadapan. Kalau huruf ketiganya berbaris bawah atau baris atas, maka hamzah wasalnya akan dibariskan dengan bawah. Jadi bermulalah dengan isbiru, intaziru. Okey, faham? Jadi itu caranya. Baik, sekarang kita lihat pula bagaimana cara kita mahu menyambung bacaan yang huruf yang bertanwin berbaris dua bila bertemu dengan hamzah wasal. Sebab hamzah wasal tidak punya baris. Jadi macam mana kita mahu sambung bacaan yang dilihat di sini? Baik, caranya ialah kita lihat dalam kotak ini. Asalnya yauma idzin. Zal ini berbaris tanwin, baris dua. Maka bila bertemu dengan hamzah wasal selepasnya, maka dia akan jadi begini. Yauma idzi, zal ini asalnya tanwin, dia akan jadi bunyi baris satu saja, dan tanwin itu digantikan dengan huruf nun. Jadi dibariskan dengan baris bawah. Akan disebutkan yauma idzinil haqq. Contoh di sini. Karamadin itu tanwin. Tapi bila bertemu dengan hamzah wasal, maka dal ini dibaris satu dan tanwinnya diganti dengan nun berbaris bawah. Karamadinish tadat. Ibaratnya ada nun kecil di sini berbaris bawah. Alalutinil mursalun. Aulahwanin faddu. Sa'a mathalanil qawmu. Baik, jadi ini cara kita membacanya. Baik, sekarang kita akan belajar pula yang terakhir, bagaimana menyebut kalimah di sini. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Biasa orang salah baca di sini. Baik, ayat ini biasa kita akan berhenti di sini kerana ada tanda waqaf, tanda berhenti. Fis samawat. Baik, berhenti. Baik, sekarang ini kita mahu memulakan ayat di sini. Bagaimana kita mau mulakan di sini? Baik, jadi diajarkan oleh para guru-guru kita bahawa bila hamzah wasal bertemu dengan hamzah yang qat'i, maka kita perlu ibdal, gantikan huruf hamzah ini kepada ya. Jadi dia akan bunyi bagaimana? Ituni, ituni. Kita mulakan begitu. Baik, jadi sampai sini sahaja.